Pada tanggapan baginda, wilayah ini patut dikembalikan kepada Brunei kerana the cession of Sarawak by the Raja Sarawak was quite wrong and that my authority for it was never asked nor ever given. Dengan perkataan lain, di samping merundingkan soal kemerdekaan Brunei, baginda juga akan menyuarakan tentang masalah territory that had been seized and annexed from Brunei in the past. Walau bagaimanapun, sebelum cita-cita dan hasrat baginda tercapai, semasa dalam perjalanan ke London, baginda telah mangkat di Singapura. Jenazah baginda telah diterbangkan ke Brunei melalui Labuan pada bulan Jun tahun 1950. Pada 6 Jun sebelum jenazah almarhum Sultan Ahmad Tajuddin dimakamkan, Pengiran Bendahara Omar Ali Saifuddin dilantik menjadi Sultan Brunei ke-28. Ini memandangkan almarhum Sultan Ahmad Tajuddin tidak mempunyai anak lelaki. Oleh itu, berdasarkan adat istiadat di Raja Brunei, sejarah dan ajaran agama Islam, maka pelantikan Pengiran Bendahara Omar Ali Saifuddin untuk menjadi pengganti almarhum Sultan Ahmad Tajuddin telah dipersetujui oleh Ahli Majlis Mesyuarat Negeri Brunei dan Kerajaan British. Sultan Omar Ali Saifuddin sedar bahawa adalah menjadi kewajipan baginda untuk meneruskan usaha kekanda baginda serta menyahut tuntutan rakyat Brunei sendiri bagi mendapat taraf berkerajaan sendiri bagi Brunei. Berdasarkan penglibatan dan juga pengalaman baginda dalam pergerakan politik selepas Perang Dunia Kedua, baginda tahu bahawa pergerakan BARIP dan KMB telah gagal mencapai matlamatnya. Bagi Sultan Omar Ali Saifuddin, peristiwa kemangkatan Sultan Ahmad Tajuddin telah memberi sedikit pengajaran dan pengetahuan kepada baginda untuk berhadapan dengan pihak British. Baginda yakin bahawa taktik yang perlu untuk mengembalikan kedudukan Brunei sebagai sebuah negara yang merdeka hanya melalui perundingan dengan pihak British di samping membuat pembaharuan dalam negara Brunei sendiri. Kesimpulannya, kuasa pemerintahan negara Brunei sebenarnya adalah di tangan pihak British. Oleh itu, perjuangan pergerakan nasionalisme dan Sultan Ahmad Tajuddin merupakan titik awal wujudnya kesedaran kebangsaan di Brunei yang mahukan taraf berkerajaan sendiri. Walau bagaimanapun, perjuangan ini telah gagal mencapai matlamatnya. Bab 3. Brunei pada zaman pendudukan Jepun. Bab ini membincangkan pendudukan Jepun di Brunei antara tahun 1941 hingga tahun 1945. Pada masa pendudukan Jepun, ekonomi Brunei menjadi lumpuh akibat daripada sekatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak berikat, terdiri daripada British, Australia dan Amerika Syarikat terhadap pentadbiran Jepun di rantau ini. Kesannya telah menjejaskan perkembangan sosial Brunei. Perang Dunia Kedua meletus di Pasifik apabila tentera Jepun bertempur dengan pihak berikat pada 8 Disember tahun 1941. Perang Pasifik bermula apabila Angkatan Udara Jepun telah menyerang Pearl Harbor, Hawaii, tempat terletaknya kubu pertahanan Angkatan Laut Amerika Syarikat di Lautan Pasifik. Selain menyerang Angkatan Laut Amerika, pihak Jepun juga menyerang Angkatan Laut British di timur semenanjung Tanah Melayu dengan menenggelamkan 2 buah kapal perang British, The Prince of Wales dan Repulse. Seterusnya, pihak tentera Jepun terus menyerang dan menakluk beberapa buah kawasan di Asia Tenggara seperti Tanah Melayu, Indonesia, Filipina dan Burma Selatan, termasuk Pulau Guam dan Wake.
Kejayaan pihak Jepun menakluki beberapa buah kawasan ini telah membimbangkan residen British di Brunei. Residen British tidak menyangka bahawa pihak Jepun juga akan menakluki Brunei kerana pada anggapan residen, negeri ini tidak mempunyai apa-apa kepentingan kepada pihak Jepun. Oleh yang demikian, residen British tidak membuat sebarang persediaan untuk mempertahankan negeri ini daripada serangan Jepun. Walau bagaimanapun, residen British telah membentuk satu pasukan polis Singapura seramai 52 orang dengan dibantu oleh beberapa orang polis tempatan. Residen British juga sempat menyelamatkan harta benda, keluarga dan pegawai Eropah yang berkhidmat dengan syarikat minyak di Syria. Mereka telah selamat dihantar pulang ke Eropah. Tentera Jepun seramai 10,000 orang mula memasuki negeri ini pada 16 Disember 1941 dengan dipimpin oleh Jeneral Tawaguchi. Kemasukan tentera Jepun ke negeri ini tidak mendapat tentangan langsung daripada pihak kerajaan. Mereka dengan begitu mudah menawan balai polis, bangunan kerajaan dan padang minyak di Syria. Tentera Jepun telah menangkap ramai pegawai bangsa Eropah termasuk penolong residen. Orang Eropah yang masih bebas berusaha untuk menyelamatkan diri. Ada antara orang Eropah yang melarikan diri ke Miri Sarawak. Berita tentang penawanan daerah Belait oleh tentera Jepun sempat dilaporkan kepada residen British di Brunei melalui dua orang anggota polis Syria oleh penolong residen British di Belait, R.M. Turner, sebelum beliau ditangkap oleh Jepun. Akhirnya, tentera Jepun telah sampai ke bandar Brunei pada 22 Disember 1941. Kedatangan mereka ke bandar ini bertujuan untuk membuat pengisytiharan tersebut. Mereka telah menawan balai polis bandar Brunei, bangunan kerajaan dan beberapa orang pegawai British. Sementara itu, Jeneral Tawaguchi yang memimpin kemarahan tentera Jepun ke Brunei telah menghadap Sultan Ahmad Tajuddin di Istana Mahkota di Kampung Sumbiling. Beliau telah menyerahkan surat penyerahan kuasa baginda kepada pihak Jepun. Dengan menandatangani penyerahan kuasa itu, Brunei secara rasmi telah jatuh ke tangan Jepun. Pihak Jepun telah mengisytiharkan kejayaan mereka dengan menggabungkan negeri ini di bawah satu unit pentadbiran yang dikenali sebagai Borneo Utara bersama-sama dengan Sabah dan Sarawak. Mengikut Dalius Lucius Lobinjang, pihak Jepun telah membahagikan Borneo Utara ini kepada 15 bahagian, 10 bahagian terletak di Sabah, 3 bahagian di Sarawak dan 2 bahagian masing-masing satu terletak di Brunei dan di Labuan. Kawasan Brunei dimasukkan ke dalam bahagian yang dikenali, Mirosio, yang mempunyai 5 daerah. Manakala pusat pentadbiran tertinggi keseluruhan Borneo Utara berpusat di Kuching di bawah perintah seorang Gubernur Jeneral. Bagi memudahkan pihak Jepun mentadbir wilayah yang mereka duduki, mereka terpaksa menjalankan pentadbiran tentera, dan ini tidak terkecuali di Brunei. Di Brunei, semua jawatan penting di bawah kekuasaan Jepun walaupun Sultan Brunei sendiri yang menjadi raja di negeri ini. Baginda hanya dianggap sebagai sultan di keseluruhan Pulau Borneo setelah baginda dipensiunkan. Manakala Encik Ibrahim bin Jaafar hanya dilantik sebagai ketua pentadbir dan juga ketua bagi orang Melayu di Brunei. Jadi, ketua tertinggi bagi kawasan Brunei dan Miri adalah di bawah kuasa Gubernur Takamura Samabucu, yang telah dilantik oleh pusat pentadbiran tertinggi di Kuching.
Beliau dibantu oleh 2 orang pegawai yang dikenali sebagai kencici yang bertugas di 2 kawasan ini. Pegawai-pegawai British, residen dan penolongnya yang ditangkap oleh pihak Jepun dianggap sebagai tawanan perang. Mereka telah ditahan di kem tahanan Jepun di Batu Lintang Kuching. Tujuan pihak Jepun menahan semua kaki tangan dan pegawai British adalah untuk membendung dan melenyapkan pengaruh British di rantau ini. Dengan lenyapnya pengaruh British, pihak Jepun mudah menyerapkan diayah mereka untuk membebaskan negeri ini daripada pengaruh penjajahan, sekaligus memberi kemerdekaan kepada negara yang mereka takluki dengan slogan Asia untuk orang Asia. Pada peringkat awal, slogan ini mendapat sokongan daripada rakyat negeri ini sehingga dapat menambahkan semangat nasionalisme di kalangan penduduk tempatan menentang penjajahan. Sebagai langkah pertama untuk mengukuhkan pentadbiran di Brunei, pihak Jepun telah memperkenalkan nilai kejepunan di negeri ini sama ada dari segi ekonomi ataupun sosial. Tujuannya ialah supaya apa juga nilai ketimuran yang mereka bawa dari Jepun dapat diserap ke dalam jiwa rakyat di negeri ini. Cara yang paling berkesan untuk menanamkan nilai kejepunan ini ke dalam jiwa rakyat ialah melalui pendidikan kanak-kanak di sekolah. Pendidikan merupakan cara yang paling berkesan bagi menerapkan nilai Jepun ke dalam jiwa kanak-kanak yang masih mentah. Pertama, pihak Jepun memperkenalkan kurikulum sekolah ala Jepun. Murid-murid sekolah diwajibkan mempelajari bahasa Jepun dan lagu Kimigayo. Kemudian, kanak-kanak diperkenalkan pula dengan penggunaan kalendar Jepun menggantikan kalendar Masihi. Jepun juga memperkenalkan cuti awam negara Jepun bagi menggantikan cuti tempatan yang diperkenalkan oleh pihak British, seperti hari jadi Raja ataupun Ratu diganti dengan hari jadi Maharaja Jepun. Dari segi ekonomi pula, pihak Jepun memperkenalkan sistem ekonomi Jepun yang menggesa rakyat berusaha dengan gigih untuk memajukan kegiatan pertanian dan perusahaan, termasuk penggunaan mata wang Jepun. Dalam jangka masa pentadbiran Jepun yang begitu singkat, iaitu lebih kurang 3 tahun 8 bulan, pihak Jepun tidak dapat membuat sebarang perubahan, sama ada dari segi ekonomi ataupun sosial di Brunei. Ini disebabkan pentadbiran Jepun yang tidak teratur, walaupun dilaksanakan secara ketenteraan. Pentadbiran cara mereka sendiri kurang mendapat sambutan rakyat di samping kesukaran-kesukaran pada masa perang. Walau bagaimanapun, dalam keadaan politik yang tidak stabil, pihak Jepun sedikit sebanyak cuba memperkembangkan sumber ekonomi negeri ini berdasarkan kepada bahan-bahan yang ada, bagi menampung kekurangan bahan-bahan makanan pada musim perang. Langkah pertama pihak Jepun untuk membangun ekonomi negeri ini ialah dengan mengusahakan sumber pertanian seperti padi, getah, sayur-sayuran dan buah-buahan. Pada peringkat awal kedatangan mereka ke negeri ini, pihak Jepun tidak menghadapi masalah kekurangan bahan makanan, terutama beras kerana pihak kerajaan sudah pun mempunyai bekalan beras yang mencukupi. Pada akhir-akhir pemerintahan Jepun di negeri ini, barulah mereka menghadapi kekurangan bekalan beras kerana simpanan beras sudah berkurangan. Walau bagaimanapun, sebelum simpanan beras habis, pihak Jepun menggesa penduduk negeri ini mengusahakan kegiatan pertanian. Mereka menggesa supaya membuka tanah-tanah baru di kawasan pedalaman untuk ditanam dengan padi. Bagi mengelakkan berlakunya penyelewengan terhadap hasil padi,
pihak Jepun memaksa petani menjual hasilnya kepada mereka, sama ada secara tunai atau paksa. Biasanya 1/3 daripada hasil padi yang ditanam mesti dijual atau diserahkan kepada pihak Jepun. Ejen atau kempetai Jepun pula ditugaskan untuk membeli beras daripada petani. Mereka sentiasa bergerak di merata-rata tempat untuk mengawasi kawasan tanaman padi. Pihak yang enggan menjual padi kepada Jepun atau menjualnya kepada orang lain akan ditangkap untuk dihukum. Buktinya Haji Mangol bin Antin, salah seorang penduduk kampung Kilanas, telah dituduh menjual beras kepada orang lain secara haram. Apabila diselidiki, beras itu adalah kepunyaannya sendiri untuk disedekahkan kepada orang lain. Selain menanam padi, pihak Jepun juga mengendalikan perusahaan tanaman gambir. Perusahaan ini diusahakan di ladang gambir Kampung Kiudang Lamunin, daerah Tutong. Selain tanaman gambir, tanaman getah juga diusahakan, tetapi tanaman ini tidak diusahakan sepenuhnya, seperti pada zaman pemerintahan British dulu. Pekebun kecil takut untuk mengusahakan tanaman getah pada waktu perang, kerana keselamatan mereka tidak terjamin. Tanam tanaman lain ialah sayur-sayuran, ubi kayu dan sagu. Tanaman sagu dan ubi kayu merupakan makanan kedua, selain beras. Oleh sebab kekurangan beras, makanan tersebut menjadi makanan utama penduduk tempatan. Dorongan untuk mengusahakan kegiatan pertanian bukan sahaja disarankan oleh pihak Jepun, malah juga disuarakan oleh Sultan Ahmad Tajuddin sendiri. Baginda menggesa pegawai kerajaan supaya menanam apa juga jenis tanaman dan sayur-sayuran. Malah baginda sendiri menanam ubi kayu bersama-sama dengan pembesar negara untuk mengatasi kekurangan bahan makanan. Walaupun kegiatan pertanian banyak dijalankan, namun hasilnya tidaklah begitu menggalakkan kerana keadaan teknologi pertanian yang digunakan terlalu rendah ketika itu. Pertama, ketiadaan biji benih yang baik. Kedua, kekurangan baja bagi menyuburkan tanah. Dan ketiga, ketiadaan peralatan pertanian yang moden seperti yang terdapat pada hari ini. Faktor inilah yang menjejaskan hasil pertanian ketika itu. Kesannya ialah terjadinya kebuluran, kelaparan dan kesengsaraan pada zaman pemerintahan Jepun. Selain kegiatan pertanian, cari gali minyak juga diusahakan oleh pihak Jepun di Syria, walaupun sebahagian besar daripada loji minyak yang terdapat di sana telah dimusnahkan. Permusnahan loji minyak itu dilakukan oleh syarikat itu sendiri sebelum Jepun menakluki negeri ini. Walau bagaimanapun, pihak Jepun telah berjaya menghasilkan minyak sebanyak 11,498 tong daripada penghasilan minyak yang terdapat di Syria dan Miri. Selain perusahaan minyak, pihak Jepun juga sempat menjalankan beberapa perusahaan lain yang tidak kurang pentingnya sebagai sumber ekonomi negara semasa pendudukan mereka di sini. Walau bagaimanapun, perusahaan yang mereka usahakan tidaklah secara besar-besaran. Antara perusahaan yang mereka jalankan ialah perusahaan melombong arang batu di Kampung Subuk. Pihak Jepun juga membuat perusahaan kraft tangan yang diusahakan oleh kaum wanita. Antaranya ialah menganyam tikar dan membuat kajang. Perusahaan mencelup kain dan memproses kulit binatang seperti kerbau, buaya dan ular juga diperkenalkan di negeri ini. Perusahaan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Jepun.
Ia bertujuan untuk menggalakkan penduduk tempatan mengeluarkan barang tempatan tanpa mengimport dari luar negara seperti kasut, beg tangan dan tali pinggang. Walaupun pihak Jepun mempunyai tujuan yang baik untuk memperkembangkan ekonomi perusahaan di negeri ini, namun kerana tekanan politik dan ekonomi yang sentiasa berterusan oleh pihak berikat, semua perusahaan ini tidak dapat berkembang dengan jayanya. Tambahan pula, pihak Jepun sentiasa memaksa dan memeras penduduk tempatan supaya bekerja tanpa membayar gaji yang cukup. Keadaan ini menyebabkan sebahagian besar daripada pekerja mereka berhenti atau melarikan diri tanpa pengetahuan pihak Jepun. Akibatnya, perusahaan itu tidak dapat diteruskan atau ditutup. Untuk menghapuskan pengaruh British di negeri ini, pihak Jepun telah memperkenalkan mata wang mereka sendiri. Sebelum mata wang Jepun digunakan sepenuhnya, mata wang British digunakan seperti biasa. Akhirnya, mata wang British tidak boleh digunakan lagi apabila mata wang Jepun sudah banyak diedarkan di negeri ini. Semua mata wang Jepun yang diedarkan di negeri ini dicetak dalam bentuk nilai wang kertas, walaupun dalam nilai shilling. Nilai wang yang paling tinggi ialah RM1,000. Pada peringkat permulaan, duit Jepun mempunyai nilai yang tinggi. Nilainya mula merosot apabila wang ini terlalu banyak diedarkan tanpa kawalan. Akhirnya, inflasi berlaku akibat penawaran wang yang berlebihan. Orang ramai tidak lagi mempercayai nilai mata wang Jepun kerana harga barang yang semakin melambung. Untuk mengatasinya, sistem barter mula dihidupkan semula oleh penduduk tempatan berikutan nilai wang Jepun sudah jatuh. Walaupun ada usaha pihak Jepun untuk menyekat inflasi akibat pengaliran wang yang banyak di pasaran, tetapi tidak berjaya kerana ketiadaan barang makanan dan pakaian yang dibawa masuk ke negeri ini. Akhirnya, wujudlah pasar gelap dan penyeludupan barang-barang keperluan secara haram. Ada juga peniaga yang sanggup menjual barang-barang makanan dengan harga yang mahal. Keadaan ini memaksa penduduk tempatan berusaha sendiri untuk hidup, walaupun hanya memakan ubi kayu dan sagu. Kekurangan makanan juga menyebabkan penduduk tempatan mengeluarkan keperluan barang asas tempatan seperti gula daripada pokok nipah. Begitu juga dengan perusahaan membuat pakaian celup, kasut, selipar dan sebagainya daripada kulit binatang. Selain kegiatan pertanian dan perlombongan sebagai hasil pendapatan negara, pihak Jepun juga mengenakan beberapa jenis cukai terhadap penduduk negeri ini. Antara cukai yang dikenakan ialah cukai kepala, cukai perjudian, cukai monopoli dan cukai perdagangan. Di Sabah misalnya, cukai kepala dikenakan kepada setiap orang sebanyak 50 sen dan $6 seorang bagi mereka yang berbangsa Cina. Di Brunei kadar cukai kepala tidak diketahui dengan jelas bagi setiap orang. Manakala cukai perdagangan pula dikutip di setiap pusat perdagangan, seperti di pelabuhan untuk mengawasi kapal dagang yang masuk berniaga. Sebagai cara untuk menjimatkan perbelanjaan pada musim perang, pihak Jepun telah mengurangkan perbelanjaan negara. Antaranya ialah pembayaran gaji yang rendah kepada pekerja mereka. Contohnya, pihak Jepun telah membayar gaji yang rendah kepada buruh yang bekerja membina landasan kapal terbang di Berakas. Mereka hanya dibayar gaji sebanyak 50 sen hingga $1 sebulan. Kadang-kadang gaji mereka tidak dibayar langsung. Keadaan ini menyebabkan sebahagian daripada buruh itu berhenti atau menghilangkan diri begitu sahaja.
Sebenarnya, banyak faktor yang membawa kepada kemerosotan ekonomi di negara Brunei pada zaman pemerintahan Jepun. Pertama, dari segi pentadbiran. Pada peringkat awal, pemerintahan Jepun mendapat sokongan rakyat sepenuhnya dengan slogan Kemakmuran Asia Timur Raya. Tetapi sokongan itu semakin berkurangan apabila pihak Jepun tidak dapat memenuhi janji mereka untuk memberi kemerdekaan dan kemewahan kepada rakyat negeri ini. Semua janji mereka itu kosong belaka. Keadaan ini telah mengurangkan kepercayaan orang tempatan kepada pemerintahan Jepun. Kedua, pihak Jepun tidak berupaya menghasilkan dan mengeluarkan sumber utama ekonomi negeri ini. Contohnya minyak. Mereka telah gagal mengeluarkan hasil minyak daripada telaga minyak yang ada, walaupun mereka cuba memperbaikinya. Jika mereka hendak memperbaiki semula segala kerosakan tersebut, ia memerlukan belanja yang mahal. Begitu juga dengan alat ganti yang sukar dicari. Walau bagaimanapun, pihak Jepun berjaya mengeluarkan minyak sebanyak 1,594 tan sahaja. Oleh yang demikian, pihak Jepun tidak mempunyai pilihan lain. Mereka tidak dapat menghadapi ekonomi yang meleset. Ketiga, disebabkan oleh pengaliran wang Jepun yang terlalu banyak dalam pasaran tanpa kawalan. Kesannya mata wang Jepun tidak lagi bernilai. Dengan sebab-sebab ini, maka pihak Jepun tidak dapat membangunkan ekonomi negara ini secara keseluruhannya seperti yang mereka kehendaki. Walaupun pihak Jepun tidak berjaya membangunkan ekonomi negeri ini sepenuhnya, tetapi mereka cuba juga melaksanakan pembangunan sosial yang telah mereka rancangkan sebelum mereka sampai ke sini. Pertama, mereka cuba menjalankan dasar penjepunan terhadap masyarakat tempatan. Cara yang paling mudah untuk menjalankan dasar ini ialah dengan menyerapkan nilai kejepunan ke dalam masyarakat tempatan melalui pendidikan yang diajarkan di sekolah, termasuk kebudayaan, dan sebagainya. Kedua, pihak Jepun mahu melenyapkan sama sekali nilai barat yang dianggap merosakkan tata cara ketimuran yang diamalkan oleh masyarakat Jepun. Mereka menanamkan generasi muda dengan semangat kemakmuran bersama Asia Timur Raya atau Persaudaraan Sejagat Hokkaido Hakoichiku yang diasaskan oleh Maharaja Jepun. Untuk mencapai maksud ini, pihak Jepun akan mendidik murid-murid sekolah mengikut cara hidup orang Jepun. Mereka dianjurkan membuang hidup secara bersendirian dan kebendaan yang menjadi teras dan urat nadi orang Barat. Mereka berpendapat bahawa pendidikan merupakan satu-satunya cara yang paling berkesan untuk menjalankan dasar penjepunan terhadap masyarakat di negeri ini. Teknik pendidikan yang diperkenalkan itu berorientasikan pelajaran kebangsaan yang juga dikenali sebagai Komingakko, National School in the West SAS. Corak pendidikan ini juga telah diselaraskan dengan gagasan lingkungan kesemakmuran Asia Timur Raya di bawah panji-panji penjajahan Jepun. Tujuan pendidikan yang demikian adalah untuk mengajar penduduk di Asia supaya taat setia dan berdisiplin, mengikut ideologi peperangan dan kebudayaan Jepun. Bagi pihak Jepun, alat penggerak ke arah gagasan lingkungan kesemakmuran Asia Timur Raya itu ialah bahasa Jepun. Bahasa inilah yang akan diperkenalkan di semua sekolah di negeri ini hingga bahasa ini wajib dipelajari oleh setiap orang penuntut. Dengan menjiwai bahasa Jepun, barulah seseorang itu dapat menilai erti perjuangan rakyat Jepun di rantau ini. Dengan mengetahui bahasa Jepun,
seseorang itu akan berpeluang untuk belajar sambil melawat ke Jepun. Di Jepun, mereka akan melihat sendiri kemajuan yang sudah dicapai oleh pihak Jepun. Di sana juga mereka akan ditunjuk cara-cara menanamkan taat setia kepada Maharaja sebagai satu cara menghayati kehidupan orang Jepun. Jadi, objektif utama pendidikan yang diperkenalkan oleh Jepun ini ialah untuk menanamkan sikap cintakan negara dan bertanggungjawab terhadap tugas yang dipikulnya. Pada keseluruhannya, sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh pihak Jepun di negeri ini serupa dengan sistem pendidikan yang diajarkan di seluruh tanah jajahan yang pernah mereka takluki, sama ada di tanah Melayu ataupun di Indonesia. Untuk melaksanakan dasar pelajaran ini, pihak Jepun telah membuka semula semua sekolah di negeri ini yang dulunya dikuasai oleh pihak British. Bedanya, jumlah murid-muridnya sahaja yang berkurangan daripada biasa, seperti iaitu sebelum perang. Antara sekolah Melayu yang dibuka semula oleh pihak Jepun ialah Sekolah Melayu Pekan Brunei dan Sekolah Melayu Jalan Pemancar. Jumlah murid di kedua-dua buah sekolah tersebut adalah lebih kurang 100 orang. Bilangan guru yang mengajar di sekolah-sekolah tersebut tidak lebih daripada 20 orang. Mereka terdiri daripada guru tempatan. Ada juga guru yang didatangkan daripada tanah Melayu seperti Cikgu Harun bin Muhammad Amin yang bertugas sebagai penguasa pelajaran. Kaedah atau teknik pembelajaran yang diperkenalkan di sekolah Jepun itu serupa juga dengan cara yang digunakan di sekolah Melayu sebelum perang. Murid-murid di sekolah tersebut diajar membaca, menulis dan mengira. Perbezaannya ialah tentang pembelajaran bahasa. Bahasa Jepun wajib dipelajari di semua sekolah Jepun, sehingga nyanyian dalam bahasa Jepun diajarkan sama. Untuk memperkembangkan bahasa Jepun di rantau ini, pihak Jepun telah memilih Brunei sebagai pusat pembelajaran bahasa Jepun bagi kawasan Borneo Utara. Mereka menganggap Brunei adalah tempat yang sesuai dijadikan pusat pembelajaran bahasa tersebut, berikutan dengan kemajuan yang telah dicapai oleh murid-murid negeri ini dalam penguasaan bahasa tersebut. Buktinya, selain penuntut tempatan, beberapa orang guru, penuntut dan pegawai kerajaan dari luar negara seperti Sabah, Labuan, Miri dan Limbang turut mempelajari bahasa Jepun di Brunei selama 3 bulan. Penuntut yang sudah lulus dan mahir bertutur bahasa Jepun akan dihantar ke Sekolah Pegawai Tadbir Kanan, Borneo Utara di Kuching. Antara pelajar Brunei yang pernah belajar ke Sekolah Pegawai Tadbir Kanan ini ialah Pengiran Yusuf bin Pengiran Abdul Rahim, Zainal Abidin Putih, Hashim Tahir, Awang Jamil Umar dan Haji Basir bin Taha. Untuk mendalami bahasa Jepun, pihak Jepun telah menghantar beberapa orang penuntut yang pandai dan mahir bertutur bahasa Jepun ke negeri Jepun sendiri. Antara penuntut yang diberi peluang oleh pihak Jepun untuk belajar di sana ialah Pengiran Yusuf bin Abdul Rahim dari Brunei dan Kasim Kamidin dari Sabah. Tujuannya selain mereka diberi peluang belajar bahasa Jepun di Tokyo, mereka juga diberi peluang melihat sendiri kebudayaan dan cara hidup orang Jepun. Disiplin yang diamalkan di mana-mana sekolah Jepun di negeri ini sangat ketat. Semasa belajar murid-murid mesti patuh kepada peraturan dan disiplin belajar. Di dalam bilik darjah, mereka tidak boleh tidur atau mengantuk. Jika murid-murid didapati berbuat demikian, mereka akan didenda dengan hukuman yang berat.
Untuk memastikan ideologi dan bahasa Jepun benar-benar dihayati dan diamalkan oleh masyarakat Melayu Brunei, murid-murid sekolah disuruh menghafal lagu kebangsaan Jepun, Kimigayo, dan beberapa buah lagu patriotik Jepun. Setiap hari pada waktu matahari terbit, murid-murid sekolah dikehendaki beratur untuk menyanyikan lagu kebangsaan Jepun. Semasa lagu itu dinyanyikan, bendera Jepun dinaikkan untuk menghormati negara dan Maharaja Jepun. Walaupun pihak Jepun mengamalkan disiplin yang ketat dalam pendidikan di sekolah-sekolah Jepun, tetapi hasilnya tidaklah dapat mencapai ke tahap yang memuaskan. Ini disebabkan pembelajaran tidak sesuai pada musim perang. Pentadbiran sekolah tidak berjalan dengan sempurna. Suasana di sekeliling tidak aman. Murid-murid sentiasa dibendung perasaan cemas, takut, marah dan benci kepada pihak Jepun. Manakala sebahagian daripada ibu bapa tidak menggalakkan anak-anak mereka bersekolah, ibu bapa merasa selamat jika anak-anak mereka sentiasa berada di sisi mereka atau berhijrah ke kawasan pedalaman yang bebas daripada gangguan pihak Jepun. Faktor-faktor inilah yang menjejaskan peratus purata kedatangan kanak-kanak sekolah. Keadaan ini bertambah buruk apabila pihak sekolah menghadapi kekurangan tenaga pengajar dan peralatan mengajar. Dengan peralatan sekolah yang serba kekurangan, minat kanak-kanak untuk belajar juga kurang. Selain mempertingkatkan perkembangan pendidikan di sekolah, pihak Jepun cuba memperbaiki kesihatan penduduk Brunei tetapi tidak berjaya. Kegagalan ini disebabkan ketiadaan kemudahan perubatan. Pihak Jepun masih menggunakan kemudahan perubatan yang digunakan oleh pihak kerajaan sebelum perang dulu. Kaki tangan dan pegawai perubatan terdiri daripada pegawai berbangsa Eropah yang menjadi tawanan perang. Mereka inilah yang menjalankan perkhidmatan perubatan sambil diawasi oleh pihak Jepun. Mengikut laporan tahun 1946, Jabatan Perubatan dan Kesihatan Brunei pada tahun 1941 hingga 1943 diawasi oleh Dr. G.M. Graham. Tetapi tugas beliau terganggu apabila beliau ditangkap dan dipenjarakan di Kuching pada tahun 1943. Pada akhir-akhir pemerintahan Jepun, perkembangan kesihatan di Brunei bertambah buruk apabila pihak Jepun menghadapi kekurangan bekalan ubat-ubatan. Kesannya telah menimbulkan berbagai-bagai penyakit di kalangan penduduk negeri ini, terutama penyakit berjangkit seperti taun, malaria, cirit-birit dan batuk kering. Faktor utama menyebabkan pelbagai penyakit itu merebak ialah akibat daripada kekurangan bekalan makanan dan air bersih. Dari segi kemudahan infrastruktur, pihak Jepun tidak dapat menyediakan sebarang kemudahan awam seperti jalan raya, tali air, perumahan dan elektrik. Sebaliknya, semua kemudahan awam yang ada tidak diusahakan dengan sepenuhnya. Pihak Jepun hanya menumpukan soal peperangan dan persiapan kelengkapan perang bagi mempertahankan diri daripada serangan tentera pihak berikat seperti pembinaan landasan kapal terbang di Berakas. Landasan kapal terbang itu dibina bertujuan untuk persiapan bagi pendaratan kapal terbang Jepun yang akan membawa bantuan ketenteraan dan bekalan makanan daripada negara Jepun. Untuk membina projek pembinaan landasan kapal terbang itu, pihak Jepun melalui ketua-ketua kampung, mengarahkan anak buah mereka bergotong royong membina lapangan terbang tersebut secara paksa. Mereka diarahkan bekerja dengan cara bergilir-gilir. Walau bagaimanapun,
kerja-kerja pembinaan landasan tersebut tidak dapat disiapkan sehinggalah pihak Jepun menyerah kalah. Selain membina landasan kapal terbang, pihak Jepun juga membina tambatan kastam di Muara pada tahun 1943 bagi kemudahan pendaratan kapal. Tambatan kastam tersebut dibina daripada kayu. Oleh sebab pihak Jepun hendak menyiapkan tambatan itu secepat mungkin, kemalangan banyak berlaku terutama kemalangan yang menimpa buruh Jawa yang menjalankan projek tersebut. Dalam projek pembinaan jalan raya pula, tidak banyak kerja pembinaan jalan raya dilaksanakan. Kebanyakan jalan raya yang sedia ada masih dalam bentuk tanah kuning yang hanya sesuai digunakan untuk kenderaan tentera seperti Jeep dan Land Rover. Oleh itu, kebanyakan kenderaan yang menggunakan jalan tersebut pada musim perang terdiri daripada Jeep tentera Jepun yang dianggarkan antara 20 hingga 30 buah sahaja. Walaupun pihak Jepun cuma berjaya memerintah negeri ini lebih kurang 3 tahun 5 bulan, tahun 1942 hingga 1945, kesannya cukup mendalam terhadap perkembangan sosioekonomi negeri ini. Mereka terlalu kejam ketika mentadbir negeri ini. Keadaan ini berlaku antara lain kerana mereka rasa kecewa dan dendam akibat 4 buah kapal kargo Jepun tenggelam di Santubong, Sarawak. Untuk mengatasi kekurangan bahan makanan tersebut, pihak Jepun terpaksa mengarahkan penduduk negeri ini bekerja keras untuk menghasilkan sumber makanan dan pakaian sendiri. Inilah sebahagian daripada punca berlakunya kesengsaraan dan penderitaan yang mesti ditanggung oleh rakyat negeri ini untuk hidup. Pihak Jepun juga gagal memajukan sumber utama ekonomi negeri ini, iaitu perusahaan minyak kerana syarikat minyak yang beroperasi mencari gali minyak telah memusnahkan telaga tersebut. Dengan kerosakan yang besar itu, pihak Jepun tidak berupaya memperbaiki semula kerosakan tersebut dalam jangka masa yang singkat. Walau bagaimanapun, mereka hanya berjaya menggali sebanyak 16 buah telaga baru di Seria dan Miri. Kegagalan pihak Jepun meningkatkan kegiatan ekonomi telah menjejaskan sekaligus perkembangan sosial di Brunei. Pihak Jepun juga tidak dapat memberi bantuan kewangan atau apa-apa kebajikan sosial kecuali memberikan pendidikan ala Jepun. Keadaan ini terjadi disebabkan oleh corak pentadbiran ketenteraan yang diamalkan oleh pihak Jepun tidak sesuai sekali dengan keadaan dan latar belakang penduduk di negeri ini. Akibatnya, sebahagian besar penduduk negeri ini merasa benci terhadap pemerintahan Jepun. Ejen atau kempetai Jepun yang bertugas sebagai perisik Jepun sentiasa bergerak ke merata-rata tempat untuk mencari dan menangkap orang yang dianggap anti-Jepun. Pihak Jepun akan terus percaya kepada laporan kempetai itu. Mana-mana pihak yang mengadu atau melaporkan lebih dahulu kepada kempetai, merekalah yang dianggap betul, walaupun mereka itulah penjenayah yang sebenarnya. Satu lagi perkara yang kurang disenangi oleh penduduk negeri ini terhadap pentadbiran Jepun ialah sikap terpaksa dan dipaksa menghormati tentera Jepun dengan menundukkan kepala setiap kali bertemu dengan mereka. Perbuatan ini pada anggapan pihak Jepun merupakan disiplin yang baik. Sebaliknya bagi orang Melayu merupakan penghinaan pada diri sendiri. Orang Melayu yang enggan berbuat demikian akan ditempeleng atau dipukul separuh mati. Pengalaman pahit yang paling meninggalkan kesan semasa pemerintahan Jepun ialah masalah kekurangan bekalan makanan dan pakaian. Walau bagaimanapun,
pengalaman ini tidak sehebat seperti yang dialami oleh penduduk Sabah dan Sarawak. Bagi penduduk Brunei, bekalan makanan adalah cukup. Masalah kekurangan bekalan makanan hanya dapat dirasakan apabila bekalan beras sudah mulai berkurangan. Pada peringkat awal kedatangan Jepun di negeri ini, gudang simpanan beras kerajaan cuba dipecahkan, kononnya perang Jepun akan berpanjangan. Bekalan makanan dari luar negara tidak akan masuk ke negeri ini. Pemecahan gudang beras kerajaan di Sungai Kianggeh itu dilakukan oleh sebahagian daripada orang Brunei sendiri. Dengan pemecahan gudang tersebut, banyaklah penduduk dari kampung air datang ke kawasan tersebut untuk mendapatkan bahagian masing-masing. Kapal yang membawa masuk barang makanan ke negeri ini juga turut dirampas. Walaupun berlaku kekurangan bekalan makanan, kegiatan perdagangan berjalan seperti biasa, tetapi tidak lancar. Bekalan beras masih lagi dibawa daripada Limbang, manakala minyak masak tempatan dibawa daripada Pulau Labuan. Selain ketiadaan bekalan makanan, masalah kekurangan pakaian juga menjadi-jadi. Ada antara penduduk di negeri ini sanggup memakai pakaian yang diperbuat daripada bekas guni beras atau tepung. Pada saat-saat akhir pemerintahan Jepun di negeri ini, tahun 1944 hingga 1945, keadaan sosial dan ekonomi dalam negeri bertambah buruk. Ini ditambah dengan kezaliman dan rasa takut terhadap tentera Jepun. Akibatnya telah menambahkan kebencian rakyat kepada pemerintahan Jepun. Oleh itu, sebahagian besar penduduk daripada kampung air telah berpindah ke pedalaman atau ke kawasan yang difikirkan selamat daripada gangguan tentera Jepun. Malah ada yang sanggup meninggalkan negeri ini untuk mencari penghidupan baru di daerah lain, seperti Limbang, Lawas dan Labuan. Seperti juga penghijrahan Sultan Ahmad Tajuddin ke Tentaya, Limbang, penghijrahan penduduk ini menyebabkan bandar Brunei dan kawasan sekitarnya menjadi lengang dan sunyi. Sementara itu tentera pihak berikat telah cuba beberapa kali melakukan serangan terhadap Brunei untuk menawan semula negeri ini daripada Jepun, tetapi belum berjaya. Pada masa serangan pertama, pihak Jepun merasa gembira kerana ketibaan kapal-kapal terbang tersebut. Mereka menyangka kapal perang Jepun datang untuk membawa bantuan. Tiba-tiba keadaan yang gembira bertukar menjadi cemas dan kelam kabut apabila mereka ketahui bahawa kapal terbang tersebut kepunyaan pihak musuh. Mereka tidak dapat membuat apa-apa tindakan. Sebaliknya, mereka bersedia untuk melarikan diri daripada serangan bom tentera pihak berikat. Pengeboman itu memusnahkan banyak tempat kemudahan awam seperti rumah sakit, pejabat kerajaan, kedai, kampung air, termasuk tempat kediaman rasmi residen British di Jalan Residency. Selain itu, tentera pihak berikat juga melakukan serangan di Teluk Brunei yang menjadi pangkalan utama Angkatan Laut Jepun yang menghubungkan antara Singapura dengan Saigon. Peristiwa pengeboman secara besar-besaran itu berlaku pada 16 November 1944. Keadaan huru-hara itu berlaku sehingga 10 Jun 1945 apabila Angkatan Udara Australia ke-9 berjaya menduduki Pulau Labuan. 8 hari kemudian, mereka menawan Brunei, Seria dan Miri. Proses menawan semula ketiga-tiga buah bandar tersebut memakan masa selama 3 hari dengan diketuai oleh Wing Commander KEHK. Ketika menyerang dan menawan semula daerah Seria, berlait daripada Jepun,
tentera pihak berikat terpaksa mengebom beberapa buah telaga minyak di daerah itu. Mereka juga mengebom tempat yang disyaki sebagai tempat persembunyian pihak musuh. Dalam serangan itu, padang minyak di Syria telah terbakar. Dalam proses menawan semula daerah ini, kira-kira 300 orang askar Jepun telah dapat ditawan tanpa penentangan. Manakala proses pembersihan dan pemadaman semula api di padang minyak itu berlanjutan hingga bulan Julai 1945 dengan diketuai oleh Lt. Underwood daripada pasukan tentera pihak berikat. Namun demikian, api yang membakar di beberapa buah telaga minyak masih lagi menyala. Untuk memadamkan api tersebut sekaligus, sepasukan ahli bomba daripada Amerika Syarikat telah didatangkan ke negeri ini. Hanya 26 daripada 38 buah telaga minyak yang berjaya dipadamkan sehingga 17 Ogos tahun 1945. Walau bagaimanapun, masih ada kira-kira 12 buah telaga minyak yang belum dapat dipadamkan. Pada 2 September tahun 1945, barulah semua telaga minyak yang masih menyala dapat dipadamkan. Akhirnya pihak Jepun menyerah kalah apabila Amerika Syarikat menggugurkan bom atom yang pertama di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 Ogos tahun 1945. Hampir kira-kira 2,530 tentera Jepun telah ditangkap di negeri ini. Dengan kekalahan pihak Jepun, Brunei diperintah oleh pentadbiran tentera British pada 10 Jun tahun 1945 dengan pengisytiharan dibuat oleh Lt. General C.J. Mushed. Ketua pemerintah pasukan ini diketuai oleh Senior Civil Affairs Officer, Wing Commander KEHK. Beliau juga adalah wakil sementara residen British. Pemerintahan tentera pihak berikat bukan sahaja berkuat kuasa di Brunei, tetapi meliputi juga Sabah dan Sarawak dengan menjadikan Pulau Labuan sebagai pangkalan. Pemerintahan tentera berikat telah membahagikan wilayah Borneo Utara kepada 6 wilayah, iaitu Kuching, Sibu, Miri, Brunei, Labuan, Jesselton, Kota Kinabalu, dan Sandakan. Brunei dimasukkan ke dalam wilayah 5 yang diperintah oleh Wing Commander KEHK. Tujuan pihak British memperkenalkan pemerintahan tentera kepada 6 wilayah adalah untuk memulihkan semula keamanan dan ketenteraman awam selepas tamatnya pemerintahan Jepun. Apabila semua wilayah tersebut aman dan keadaan negara sudah pulih seperti sedia kala, barulah wilayah itu diserahkan semula kepada pemerintahan awam. Sebelum pentadbiran tentera British mentadbir negara Brunei diteruskan, mereka telah membuat beberapa rangka pentadbiran yang difikirkan berkesan untuk mentadbir negeri ini. Antaranya ialah 1. Memberi bantuan makanan dan pakaian kepada penduduk negeri ini termasuk tawanan perang. 2. Menyediakan rangka pentadbiran tentera bagi jangka masa yang tertentu. Dalam usaha memberi bantuan kecemasan seperti bantuan makanan dan pakaian, pihak pemerintah menggesa pengusaha dan pengeluar sedaya upaya menyediakan secepat mungkin bantuan makanan dan pakaian. Untuk menentukan pembahagian makanan dan pakaian berjalan dengan lancar dan adil, Lembaga Pembahagian Makanan dan Pakaian telah dibentuk. Lembaga ini dibantu oleh pegawai kerajaan yang tahu berbahasa Inggeris. Namun demikian, penyelewengan berlaku juga semasa pembahagian makanan dan pakaian dilakukan. Dalam jangka masa pentadbiran tentera BMA yang begitu terhad,
pihak BMA tidak dapat membangun ekonomi negeri ini selain memulihkan keamanan. Walau bagaimanapun, pihak BMA telah berjaya mengeluarkan hasil beras sebanyak 50% daripada hasil padi yang ditanam pada tahun 1945. Sekurang-kurangnya hasil beras yang diperoleh ini dapat juga menampung kekurangan bekalan makanan pada akhir tahun 1945. Dari segi pembangunan sosial, pihak BMA tidak dapat membangun semula kemudahan sosial dan infrastruktur dengan cepat. Walau bagaimanapun, mereka dapat merancang untuk memperbaiki semula beberapa bangunan kerajaan, jalan raya, sekolah dan sebagainya. Antara kerja yang mereka laksanakan ialah membina semula bangunan dan pejabat kerajaan, balai polis, rumah sakit, sekolah dan kedai. Antara bangunan yang dibina semula ialah bangunan kerajaan yang difikirkan penting seperti rumah sakit sementara. Rumah sakit sementara ini ditempatkan di rumah persendirian kepunyaan Pengiran Pemancar. Bangunan ini kemudian dipindah lagi ke rumah pengiran di Gadong, sementara menunggu pembinaan rumah sakit sementara yang baru siap. Bangunan tersebut hanya dapat disiapkan pada tahun 1947. Bangunan rumah sakit sementara yang ada sekarang, walaupun kecil tetapi cukup selesa kerana ia mempunyai bilik dan kelengkapan termasuk bilik bedah. Bekalan ubat disediakan oleh BMA sendiri. Di daerah Belayit, perkhidmatan kesihatan berjalan seperti biasa kerana bangunan lama masih boleh digunakan lagi. Selain pembinaan rumah sakit kerajaan, beberapa buah kedai dan pasar sementara telah dibina semula bagi kemudahan penduduk tempatan mendapatkan bahan makanan. Tapak bangunan kedai dan pasar ini disediakan oleh BMA bagi menggantikan pasar dan kedai yang telah musnah akibat serangan bom. Bangunan lain yang dibuka semula ialah beberapa buah sekolah Melayu. Secara keseluruhannya, pembangunan ekonomi dan sosial hanya dapat dijalankan sebaik-baik sahaja pemerintahan tentera diambil alih oleh pemerintahan awam pada tahun 1946. Daripada perbincangan ini, dapat dikatakan bahawa negara Brunei pada masa pemerintah Jepun adalah mundur dan lemah. Kelemahan ini disebabkan ketidakmampuan Jepun untuk mengusahakan ekonomi dan sosial negeri ini, sebab pihak Jepun menumpukan sepenuhnya ke arah strategi peperangan menghadapi tentera pihak berikat. Kesan yang diperoleh Brunei hasil daripada peperangan itu adalah pemusnahan dan kehancuran. Ini bermakna bahawa asas atau sumber ekonomi Brunei di peringkat awal telah hancur. Kehancuran ini sekaligus menjejaskan perkembangan sosial yang baru sahaja bermula untuk menuju ke arah pemodenan.